Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, langkah kasih merdeka Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, advokasi anti gangguan seksual, itu antara topik yang kita akan bawakan kepada anda pada hari ini, dan tetamu istimewa untuk membawakan topik ini saya sangat berbesar hati bersama dengan YB Aiman Attirah Sabo, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Ini salah satu langkah dan juga inisiatif di bawah kementerian, langkah kasih merdeka KPWKM, advokasi anti gangguan seksual. Sebelum kita pergi kepada langkah ini, mungkin ramai lagi yang tak faham apa itu gangguan seksual yang perlu kita fahami sebagai masyarakat ini. YB, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara Ridwan, gangguan seksual ni sebenarnya adalah apa-apa kelakuan yang tidak diingini, yang sebenarnya bersifat sangat seksual lah, bersifat seksual, sama ada dalam bentuk lisan, bukan lisan, isyarat, visual dan juga fizikal, yang menunjukkan kepada secara munasabahnya kita mengatakan bahawa tindakan-tindakan tersebut boleh mendatangkan kepada ketidakselesaan terhadap diri seseorang dan dia merasa terancam mungkin, dan mengganggu ketenteraman awam dia lah, ketenteraman diri dia. Jadi apa-apa saja tindakan daripada pihak lain yang bersifat tidak diingini, bersifat seksual, dan apa saja sama ada lisan, perbuatan ke apa, itu adalah satu gangguan lah kepada mana-mana mangsa yang merasa terganggu. Dan perkara itu perlu difahami oleh masyarakat. Yang juga berkaitan dengan langkah kasih merdeka Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ini, advokasi anti gangguan seksual. YB mungkin boleh jelaskan secara terperinci mengenai program ini. Okey, program ini kita akan adakan pada 8 Ogos ini, sempena sebenarnya Hari Kemerdekaan Negara, di mana kita menghimpunkan kurang lebih 500 orang peserta daripada agensi-agensi yang ada di dalam Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan 6 agensi untuk kita berjalan melangkah dalam kurang lebih 2 kilometer mencakupi 10 kementerian dan juga agensi jabatan yang ada di Putrajaya, untuk kita satunya menyebarkan rasa semangat kebangsaan kita, semangat kemerdekaan kita, dan pada masa yang sama bersolidariti terhadap isu-isu yang dikaitkan dengan advokasi terhadap anti gangguan seksual ni lah. Dan advokasi ini telah pun berjalan sebenarnya dalam satu program yang juga kita namakan sebagai Jeraya Wara, kasih KPWKM, advokasi anti gangguan seksual. Dan untuk sempena kemerdekaan ni, kita sebenarnya mahu menarik perhatian ramai terhadap apa yang sedang kita lakukan, iaitu advokasi anti gangguan seksual, supaya semua orang boleh memahami apakah dia gangguan seksual tu dan apakah yang kita nak lakukan dalam pada kempen-kempen anti gangguan seksual ni lah. Secara jelas je, apakah objektif yang ingin dibawakan menerusi program ini? Itulah ada saya sebutkan tadi, ada kurang lebih 3, iaitu satunya menyemarakkan semangat kemerdekaan kita, mengambil bersempena bulan kemerdekaan, dan pada masa yang sama menarik sokongan dan perhatian solidariti pada masa yang sama juga di dalam agensi KPWKM yang saya katakan ada 6, sebab program ini sebenarnya di bawah Jabatan Pembangunan Wanita, tapi di dalam KPWKM kita ada kurang lebih 6 agensi yang lain, untuk menunjukkan semua agensi ini juga memahami hasrat dan aspirasi KPWKM, kementerian itu sendiri. Maka program ini sebagai salah satu cara kita untuk menunjukkan kebersamaan ke semua satu keluarga di dalam KPWKM tu, dan yang ketiganya adalah untuk menyebarluaskan apa dia anti gangguan seksual itu sendiri. Jadi bagaimanakah program ini diperluaskan untuk sektor swasta dan juga sektor-sektor lain selain daripada sektor kerajaan? Okey, setakat ini kita adakan satu program yang juga Jeraya Wara, advokasi Jeraya Wara KPWKM advokasi kan, dan kita memanggil peserta-peserta bukan sahaja sebenarnya daripada kaki tangan awam, tetapi kita buka juga kepada masyarakat setempat, komuniti setempat, termasuklah di peringkat kampung kan, dan di peringkat NGO. Jadi untuk di peringkat sektor swasta, benda ini juga akan diperluaskan lagi, dan bukan saja di peringkat sektor awam, sektor swasta, tetapi juga sebenarnya kita sedang berhasrat dan mengaturkan program-program advokasi ini sehinggalah ke peringkat menara-menara gading. Sama ada IPTA dan juga IPTS. Okey, jadi banyak mesej-mesej yang akan disampaikan ketika program ini akan berlangsung, InsyaAllah, pada 8 hari bulan nanti. Jadi secara gambarannya, mungkin YB boleh terangkan apakah yang perlu dilakukan oleh seseorang jika mereka menghadapi gangguan seksual?
Ya, pada kita ada beberapa langkah sebenarnya. Kalau kita boleh sebutkan, ada 5 sebenarnya kan. Pertamanya ada sekejap ya, ada beberapa langkah. Satunya kita lah mesti bersifat proaktif untuk menegur kalau ada apa saja yang berbentuk gangguan-gangguan tersebut, dan mestilah untuk kita mengelak daripada terdedah kepada suasana-suasana yang boleh membawa kepada gangguan-gangguan seksual itu. Maknanya kalau duduk bersendirian itu akan boleh menjadi kita menjadi lebih kepada mangsa. Kalau duduk di tempat yang gelap ke apa kan, maka elakkan keadaan-keadaan itu dan mesti bertindak proaktif. Dan keduanya adalah supaya kita jangan normalisasikanlah gangguan-gangguan ini kan. Kalau ada usikan-usikan, kita pun membiarkan, tak menegur kan. Perkara-perkara ini yang akan nantinya menyebabkan gangguan-gangguan itu menjadi lebih panjang. Dan pada masa yang sama, mangsa-mangsa ini ataupun semua pihak walaupun belum menjadi bangsa perlu mengetahui tentang hak masing-masing dan apa the do's and the don'ts lah. Kepada perkara-perkara yang mungkin boleh menjebakkan kita kepada gangguan-gangguan seksual. Sehingga hari ini, dari sudut pandang mata YB sendiri, bagaimanakah kesedaran kita, masyarakat terhadap isu gangguan seksual di Malaysia? Saya boleh katakan bahawa kesedaran ini masih berada di peringkat yang agak rendah ya. Kerana dalam masa yang agak panjang juga sebenarnya negara kita ni ataupun masyarakat kita merasakan bahawa usikan-usikan ataupun mungkin siulan-siulan, kenyitan-kenyitan mata atau panggilan-panggilan yang mungkin sayang-sayang itu kan, itu lebih kepada macam perkara biasa. Itu yang kita katakan sangat dinormalisasikan. Tetapi ada mungkin yang merasa tidak terganggu dengan keadaan-keadaan itu, tetapi pada masa yang sama ada juga pihak yang akan merasa terganggu. Contohnya bila saya katalah Ridwan, sayangku Ridwan. Kalau Ridwan tak terganggu, tak ada masalah. Tapi kalau ada orang panggil saya mungkin katalah sayangku Atira, awak siapa nak panggil saya sayang kan? Sayang anda tidak diterima. Contohnya lah kan. Jadi perkara-perkara yang sebegitu sebenarnya melalui program-program advokasi ini dia akan menjelaskan. Sebab ada beberapa tindak tanduk kadang-kala bila kita normalisasikan keadaan-keadaan itu menjadi benda tu semakin melebar. Dan kalau kita kata ada orang melakukan tindakan gangguan-gangguan, pandangan-pandangan mata, pandangan tajam, lepas tu turun naik kan, lepas tu dia kenyek lah pula kan, itu mungkin kalau kita tidak mengatakan stop it, jangan lakukan lagi kan, mungkin benda itu akan berterusan. Jadi tindakan-tindakan itu yang mesti diambil. Dan pada masa yang sama saya fikir advokasi ini juga telah akan memberikan pendedahan kepada seluruh masyarakat kita tentang apa hak-hak mereka, the do's and the don'ts lah, limit-limit dia. Di bawah kementerian sekarang juga ada talian kasih 159999. Apakah isu-isu yang boleh dibantu menerusi talian kasih di bawah kementerian? Sebenarnya talian kasih ni adalah satu platform kita di peringkat Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk boleh diakses dengan mudah oleh masyarakat di luar sana tanpa mengira apa isunya. Sebab kita mempunyai satu dasar zero penolakan. Maknanya apa saja isu yang dihubungi kita di talian kasih itu, sama ada berkaitan dengan advokasi, berkaitan dengan gangguan seksual, apa sajalah isu penderaan kita akan terima dan takkan pernah ditolak dan perlu disantuni. Jadi dalam keadaan ini juga saya kira dalam konteks advokasi anti gangguan seksual, seandainya ada pengguna-pengguna masyarakat kita di luar sana masih tak jelas kan, mereka juga boleh menghubungi of course 15999 untuk mendapatkan kepastian dan mungkin garis pandu kalau mereka rasa terganggu apa yang mereka perlu lakukan. Dan semua petugas-petugas kita di talian kasih itu telah pun kita berikan training, latihan dan hala cara bagaimana untuk memandu mangsa-mangsa yang menghubungi kita lah, insyaAllah. Mungkin ada sedikit tabu di kalangan masyarakat apabila berlakunya gangguan seksual. Mungkin yang lebih teruk, gangguan seksual yang lebih teruk sifatnya itu, kita nak melapor itu, masyarakat masih lagi malu. Bagaimana untuk menghadapi rasa tabu itu dan juga menyekat supaya mereka ini perlu lebih terbuka dan juga melaporkan perkara yang berlaku kepada mereka? Sebab itulah melalui Akta Anti Gangguan Seksual ni, kita memberikan sebenarnya satu hala cara dan cara bagaimana setiap mangsa tu boleh melaporkan, memberikan aduan
kepada pihak-pihak berkuasa, sama ada pihak polis ataupun kalau di peringkat katalah penjawat awam, mereka boleh melaporkan kepada peringkat atasan, dan benda ini akan disalurkan dengan cara yang ada caranya lah kan, termasuklah disiasat kan. Dan kalau di peringkat polis pula, kes-kes ini bila sampai kepada pengetahuan pihak polis ataupun pihak atasan, isu-isu ini mesti dirahsiakan. Siapa yang menjadi mangsa dan juga pembangsa mestilah dilindungi maklumat-maklumat tersebut, dan mangsa-mangsa ni telah pun diberikan assurance perhatian supaya mereka mesti dilindungi, diberikan diberi bantuan untuk menyediakan keadaan-keadaan yang lebih selamat, dan pada masa yang sama dibantu sebenarnya bagaimana mereka boleh membuat laporan-laporan secara tata cara yang betul, dan untuk juga dibantu dengan secara kaunseling kalau mereka biasanya mangsa-mangsa gangguan seksual ni dia akan menghadapi beberapa kesan negatif pada diri mereka, termasuklah trauma yang berpanjangan kan, dan ini akan memberikan kesan sama ada psikologi mereka, pada fizikal mereka, dan pada kompetensi mereka, pada produktiviti mereka. Jadi bantuan-bantuan kaunseling contohnya boleh diberikan melalui Akta Anti Gangguan Seksual ni. Kita ada instrumen-instrumen, termasuklah sebenarnya kalau memberi pengadilan dalam konteks pendakwaan dan juga pengadilan, ada dipandu dengan cara yang betul. Dan pihak polis juga sebenarnya telah pun dibekalkan dengan garis pandu yang jelas. Sebab itu dalam advokasi anti gangguan seksual ni, kita bukan saja memberikan pendidikan sebenarnya ataupun latihan pendedahan kepada pihak mangsa, tetapi juga pihak berkuasa. Bagaimana pula dengan pihak majikan? Saya difahamkan pihak majikan perlu untuk melaksanakan pelbagai perkara di bawah termaktub bawah Akta Seksyen 81H Akta Kerja 1955 pindaan 2022 Akta A1651 ini. Bagaimana? Saya kira pada keseluruhannya di dalam Akta Anti Gangguan Seksual ini memberikan kewajipan kepada pihak-pihak majikan mengambil tindakan yang wajar apabila berlaku isu-isu ataupun kes-kes pelaporan terhadap gangguan seksual, termasuklah memberi perlindungan kepada mangsa dan pada masa yang sama membuka kertas siasatan kan. Jadi kalau dulu mungkin kita tidak jelas ke arah mana dan kuasanya bagaimana, tapi pada waktu ini selepas Akta Anti Gangguan Seksual ini telah pun diwartakan pada 8 Oktober tahun lepas dan diluluskan oleh Yang di-Pertuan Agong, diterima oleh Yang di-Pertuan Agong pada 8 Oktober dan diwartakan pada 18 Oktober. Akta ini akan sangat membantu kepada mangsa dan pada masa yang sama memberikan jalan keluar sebenarnya. Kalau dulu kita hanya ada kod amalan pencegahan dan pembasmian terhadap gangguan seksual, tetapi itu tidak ada kuasa undang-undang. Dia hanya satu garis pandu kan, satu garis pandu. Tetapi pada waktu ini kita ada langkah-langkah yang lebih meluas lagi lah, insya-Allah. YB, soalan terakhir saya, apakah harapan YB? Ada satu soalan lagi, harapan YB lah apabila pelaksanaan langkah kasih merdeka ini di bawah kementerian. Sebenarnya harapan kami supaya Akta Anti Gangguan Seksual ini dapat difahami dan disedari oleh seluruh masyarakat bahawa di situ ada, dan don't play-play. Maknanya apa saja tindak tanduk kita yang bersifat lisan, bukan lisan, isyarat, apa semua fizikal akan mungkin boleh mendedahkan kita kepada tindakan-tindakan undang-undang. Jadi kalau dulu mungkin kita bermain-main dengan siulan apa, itu mudah saja, tapi sekarang don't play-play lah, dan kita harapkan melalui langkah merdeka ni semua akan dapat memahaminya lah. Dan masyarakat perlu faham apakah itu itu gangguan seksual yang berlaku kepada anda. Kalau ada, kena lapor, ataupun paling senang adalah telefon saya, talian kasih. Terima kasih banyak-banyak YB Aiman Atirah Sabuh, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, berkongsi kepada kita berkenaan dengan langkah kasih merdeka Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, advokasi anti gangguan seksual. Terima kasih banyak-banyak YB. Terima kasih. Baiklah, kita akan